So jam dah menunjukkan pukul 3. Alright, so jadi saya rasa saya boleh mulakan lah. Okay. Okay, jadi Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, diucapkan kepada adik-adik yang join sesi kita pada petang ini dan juga panel-panel kita lah, okay, yang turut serta dalam sesi kita pada petang ini. Okay, so firstly saya nak ucapkan terima kasih kerana adik-adik sudi meluangkan masa untuk join sesi kita pada petang ini, iaitu sesi kita bertajuk dilema memilih jurusan. Kan, so ini memang orang kata satu tajuk yang memang sering kita dapatlah daripada adik-adik lepasan SPM. Sebab adik-adik lepasan SPM kadang-kadang ada setengahnya yang masih confused jurusan apa yang mereka nak ambil lah untuk ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Okay, so hari ni kita akan bantulah dari segi dan macam mana adik-adik untuk memilih jurusan. Okay, so sebelum kita mulakan, of course lah saya akan memperkenalkan diri saya. Okay, so nama saya Puan Farah Sarwani ataupun saya selalu suruh adik-adik panggil saya Kak Farah. Okay, so saya merupakan daripada unit pengambilan pelajar UNI KL Malaysia France Institute. So saya juga selaku moderator lah pada hari ini. Okay. Alright, so sebelum ni kita dah melepasi 4 siri coaching series. Okay, coaching di mana hala tuju selepas SPM. So mungkin juga ada di kalangan adik-adik yang dah pun join sesi kita pada sebelum ini. So hari ni kita akan bawa kepada adik-adik semua, iaitu dilema memilih jurusan. So hari ni kita bawa panel-panel yang hebat daripada UNI KL Malaysia France Institute supaya kita dapat membantu adik-adik dari segi menyelesaikan dilema adik-adik pada hari ini. Okay? Alright, so panel kita pada hari ini adalah yang tak asing lagi lah. So seperti mana di sekolah pun ada juga, iaitu kaunselor daripada UNI KL Malaysia France Institute, iaitu Encik Norizam Nawi. So nanti Encik Norizam akan share dengan adik-adik semua dari segi macam mana, apa yang adik perlu buat sekiranya hendak di dalam dilema nak memilih jurusan ni. Okay, so panel kita yang kedua iaitu Dr. Bahar Zain Mohit, iaitu pensyarah kanan daripada UNI KL Malaysia France Institute. Okay, hai Dr. Bahar. Okay, harap Dr. Bahar berada dalam keadaan sihat. Okay, so dari segi agenda kita pada petang ini, tu Cik Norizam kita, Kaunselor UNI KL Malaysia France Institute. Ya. Okay, alright. So dari segi agenda kita pada hari ini, so kita akan, selepas ini saya akan jemput Cik Norizam Nawi selaku kaunselor kita. Okay, untuk memberi sedikit talimat kepada adik-adik, dan seterusnya saya akan invite Dr. Bahar Zain, juga untuk share lah dari segi membantu menyelesaikan dilema adik-adik sekarang ni. Okay, so sebenarnya masa lepas result adik-adik keluar tu, saya pun dapat banyak sangat WhatsApp. So yang menyatakan, Kak, saya dapat result sekian-sekian tapi saya minat jurusan ni, saya pun minat jurusan ni. So jurusan mana yang saya patut ambil? Ada setengahnya yang langsung tak tahu jurusan apa yang dia nak ambil. So hari ni kita nak bantu adik-adik so untuk memilih jurusan. Sebab macam di UNI KL sendiri kita ada banyak sangat program yang kita tawarkan, lebih 130 program yang ada di UNI KL sendiri. So even though adik-adik yang memilih nak ke program UNI KL sendiri pun still dalam dilema, jurusan apa yang nak ambil ni kan, sebab program UNI KL sendiri pun banyak so hari ni kita akan bantulah adik-adik, right? So saya nak ingatkan juga, so untuk sesi kita pada petang ini, so pihak kami akan memberi e-certificate kepada adik-adik yang join pada hari ini. So saya nak minta adik-adik yang join pada petang ini untuk isi e-form yang kita ada sertakan di bahagian ruangan chat supaya kami boleh proses untuk e-certificate dan beri kepada adik-adik. Alright, so tanpa membuang masa, so saya akan menjemput Encik Norizam Nawi selaku kaunselor UNI KL Malaysia France Institute untuk membantu adik-adik dari segi
menyelesaikan dilema adik-adik. Okey, silakan Cik Norizam Nawi. Terima kasih diucapkan kepada Puan Sarah Salwani. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Mesra, tim Mesra sebab sudi untuk invite saya untuk berkongsi dengan adik berkenaan dengan dilema untuk sambung belajar. Jurusan apa yang kita sambung belajar lepas ni. Dan tidak lupa juga saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Bahar sebab sudi join sekali dengan saya, tag team dengan saya untuk petang ni. Dr. Bahar ni kalau ikutkan merupakan ex-boss saya pada 2000 apa saya tak ingat itu, 2011 saya, 11-12. Ex-boss saya dulu, masa dulu sebagai DD SDCL dulu ya. Dan untuk adik-adik, pada petang ni kalau ikutkan apa yang kita nak bincangkan ialah dilema milih pekerjaan. Sebenarnya dilema ni sebenarnya dia cukup stres sebenarnya. Bila kita dah habis belajar SPM, adik-adik lepas SPM kan, dah habis belajar tak tahu nak pergi mana, kos apa nak ambil. Adakah kita nak fly ke luar negara? Adakah kita nak pergi belajar di utara, selatan tanah air, di pantai timur, terpulang ke adik-adik. Cuma kat situ kita tengok kos apa yang sesuai dengan adik-adik. Dan hari ini insyaAllah saya akan berkongsi dengan adik-adik macam mana untuk menghadapi, macam mana kita nak tangani dilema untuk sambung belajar. Dan kalau boleh kita nak sambung belajar ni, kena dengan jiwa kita, personality kita, minat kita dan nilai kita. Apa yang nilai-nilai yang perlu ada, kita nak match balik dengan apa kata, kejayaan yang kita ambil lah kan. Untuk kalau ikutkan dilema ni sebenarnya, saya dulu pun ada dalam dilema juga lah, perkongsian saya sendiri lah, pengalaman saya dulu. Saya dulu, untuk makluman dulu, saya sekolah tingkatan 4-5, saya sekolah teknik dulu untuk makluman semua. Ambil elektrikal dan elektronik. Lepas masa sekolah teknik tu, dalam 2 tahun, kata 4, kata 5, saya pun pergi ke, balik dapat result tu, saya fikir balik, adakah aku betul-betul bidang ni? Anak-anak. Adakah aku dalam betul-betul bidang ni? Betulkah aku nak sambung bidang elektrik? Sebab masa tu saya pun dah dapat offer untuk sambung bidang elektrik. Dan masa tu saya bincang dengan keluarga saya, abang saya, kerjaya apa yang sesuai untuk saya? Adakah perlu saya proceed dan bidang elektrikal, elektronik ataupun pergi bidang yang lain? Dan masa tu lepas bincang semua kita dapat keputusan dan saya nekat untuk pergi ke tingkatan 6. Itu pengalaman saya sendiri lah kan. Bila pergi tingkatan 6, 2 tahun, setahun setengah tingkatan 6 masa tu, saya dapat, alhamdulillah dapat result masa tu. Saya dapat result tu, STPM, dapat result terus saya jumpa dengan kaunselor masa tu. Sebab bukan apa masa tu, sebab saya masa tu dapat result tu, sebenarnya trial saya rendah daripada, bukan trial, yang SPM betul, STPM sorry, STPM saya masa tu rendah, memang rendah daripada trial. Jadi masa tu memang, aku dah blur. Sebab saya punya first planning memang tak jalan masa tu. Dan masa terus dapat result tu STPM, terus dia jumpa kaunselor, cikgu, saya nak buat apa sebenarnya? Saya punya result ada jatuh sikit, apa yang perlu saya buat? Masa tu. Dan masa tu alhamdulillah, bila jumpa dengan cikgu, dengan kaunselor sebenarnya saya masa sekolah, saya tak pernah buat sesi kaunseling. Walaupun saya kaunselor sebenarnya, saya tak pernah buat sesi kaunseling dengan cikgu sebenarnya. Dan itu ialah kali pertama saya sendiri sebagai kaunselor masa tu, kaunselor sebagai student pergi jumpa kaunselor untuk buat sesi kaunseling. Dan alhamdulillah cikgu kat situ, kaunselor kat situ bantu saya macam mana nak dapatkan bidang sesuai berdasarkan result yang saya ada. Dan alhamdulillah bila bincang yang ni, keluarlah saya dalam bidang sosial. Dan daripada hasil perbincangan dengan guru kaunseling, cikgu kaunseling saya tu, saya alhamdulillah ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang sarjana muda kaunseling di UMT Terengganu. Alhamdulillah 4 tahun habislah kita belajar. Kali ikut kan kalau lagi. Ya. Siapa Nazaruddin? Tak ada soalan ke? Tak ada kan? Kongsi Boleh sambung. Boleh sambung. Boleh sambung kan? Jadi bukan sahaja awak semua menghadapi dilema sebenarnya kita akan stres sebenarnya nak sambung ke mana. Saya pun sebenarnya menghadapi dilema.
Setiap orang saya rasa ada dilema nak sambung kat mana, kos apa yang kita nak ambil. Dan salah satu daripada yang kita harus tengok ialah, pertama untuk kita pilih kerja yang sesuai kita ialah dari segi pencapaian. Pencapaian kat sini kita tengok dari segi pencapaian SPM. Result SPM yang hari tu, adik-adik dapat berapa A? Adakah 10 A, straight A? Adakah 5 A? A pula kita tengok, A tu bidang apa? Matematik tu bidang apa? Matematik tu awak dapat berapa? A ke B ke C? Sebab sesetengah kos yang adik-adik nak masuk tu, dia ada syarat ataupun kriteria. Dan keputusan dia adik-adik, kalau adik kata contoh nak minta doktor, adik kena sesuaikan balik pencapaian adik, akademik adik-adik, kena memenuhi syarat kelaikan program. Kalau tak penuh, tak dapat meet dengan requirement, minta maaf lah adik-adik susah untuk adik-adik capai untuk masuk dalam bidang tu. Tapi tak ada masalah. Walaupun contoh adik first mula-mula dah tengok satu tempat belajar, kisah kod engineering ke, kos apa pun, first mula-mula adik tengok syarat dia macam ni, tak lepas. Tak apa, adik-adik boleh pergi dekat institut lain. Contoh kalau kita bawah marah kita ada IMA, boleh cek dekat IMA, tempat lain. Mana yang sesuai untuk adik-adik. Okey, nombor 2 ialah saya pergi kepada minat. Minat sebenarnya dia ada pencapaian personality, minat dengan nilai. Tapi saya pergi point nombor 3 dulu, ialah minat. Minat sebenarnya penting untuk adik-adik. Sebab semakin kita minat, semakin kita desire untuk kita belajar. Susah ke macam mana pun kita akan belajar. Kalau tak minat, kita belajar pun saya rasa cukup syarat lah kan. Kalau kata tambah-tambah, kalau kata kawan kita, contoh kita ikut kawan-kawan masuk, lepas tu kawan kita memang sukses, kita macam mana sebab kita ikut-ikut. Jadi kita belajar pun secara bukan sukarela, kita tak minat, kita susah. Contoh kalau kata adik-adik minat belajar bahagian kereta, kereta lah dekat auto. Kat MFI kita ada diploma, dia ada degree berkenaan dengan bidang auto, automotive. Dia akan repair kereta, buka kereta, enjin kereta. Dan saya sebenarnya dekat MFI, kalau kereta saya rosak, saya pernah hantar dekat student kita untuk kita repair. Dan masa repair tu memang dia dipantau oleh technician dekat situ, lecturer dekat situ akan pantau apa yang perlu dia buat, apa step untuk dibuat lah. Dan setakat ni memang tak ada rosak lagi lah, alhamdulillah lah. Dan kalau kata adik kita berminat kepada bahagian aviation, boleh pergi ke MIAT kat Subang lah kan. Dan kalau kata minat dari segi kapal, boleh ke BMAT. Sebenarnya kita ada course diploma, kita ada course air condition, dan lepas tu kita welding lah. Saya rasa Cik Bahar, Dr. Bahar akan terangkan dengan adik-adik apa course yang terbaik lah untuk adik-adik. Boleh share. Dan nilai. Okey. Nilai Setiap pekerjaan ada nilai sendiri. Nilai sendiri. Kita sebenarnya kita ada nilai, pekerjaan ada nilai. Dan adik-adik kena match nilai adik-adik dengan pekerjaan yang sesuai untuk adik. Barulah kita happy, barulah kita senang untuk kita belajar. Okey, saya balik kepada point yang personality tadi. Di dalam counselling, kita ada inventory dipanggil SDS ataupun dalam yang asalnya ialah teori Holland. Mengikut teori Holland, manusia ni dibahagikan kepada 6 kategori. Okey, apa yang kategori tu? Nama ringkasnya ialah reset. Reset dalam satu ialah realistik. Dia macam tu. Dia sebenarnya buat inventory ni sebenarnya ada cara dia. Kita nak isi, kita kena relax, kita kena tenang, kita kena jujur. Kalau dia tak jujur, memang tak boleh lah kan. Dia kena jujur. Lepas tu kalau kata kita tak relax, masa mengantuk nak jawab, then jadi tak valid. Dan sebelum jawab inventory ni, SDS ataupun kod Holland ni, adik-adik kena baca dulu soalan. Faham baca soalan. Baca arahan dia dulu dan baca soalan lah. Kena faham. Jangan main hentam jawab. Nanti memang tak akan valid. Okay, seperti yang first, realistik Untuk orang yang jenis realistik sebenarnya, orang realistik ni suka bekerja dengan benda, barang, binatang, haiwan, apa semualah, tumbuh-tumbuhan. Dia macam tu. Dia suka bekerja dengan benda, barang. Dan dia antara ciri-ciri orang realistik ni, orang praktikal, jujur. Dan kalau ikutkan realistik ni suka bekerja di luar bangunan berbanding dengan saya bekerja di dalam bangunan. Kaunselor kan, dia bekerja dalam bangunan. Kalau kata yang setengah-setengah, kalau contoh kat sini jurulatih awam, mekanik, operator mesin, dia macam tu.
dia bekerja kebanyakan bekerja di dalam di luar bangunan. Okey, nombor 2 pula kita pergi kepada investigatif. Orang yang investigatif ni dia bekerja dengan idea. Dia suka kepada idea, fakta, dia suka memerhati, dia suka buat kajian. Dia suka macam tu lah. Kalau ikutkan sekarang ni, kita boleh tengok geng-geng doktor lah kan. Sekarang ni geng-geng buat vaksin. Sebab dia orang kan untuk buat vaksin COVID ni bukan senang. Dia still lagi buat kajian sehinggalah keluar beberapa jenis vaksin untuk kita cucuk lah kan. Dan contoh untuk orang vaksin selain daripada doktor tu, saintis, ahli kaji cuaca, ahli biologi dan banyak lagi lah kan. Okay, saya pergi kepada nombor 3. Nombor 3 dalam teori Holland ni kita ada artistik. Apa pula artistik ni kan? Apa yang bestnya artistik? Orang yang artistik ni, dia nama pun artis kan? Artis lah kan? Orang yang berjiwa lembut, dia kreatif, dan orang artistik ni dia suka bekerja dengan idea dan dia dah masuk kepada manusia. Ciri-ciri dia dah masuk kepada suka idea dan manusia dia minat lah. Dan orang ni bersifat terbuka, kreatif apa semua kan. Dan contoh kat situ ialah artis, pelukis, wartawan, hiburan, melodi ke apa semualah, penggubah lagu dan mereka fashion. Okay, saya pergi nombor 4 pula, poin nombor 4. Nombor 4 ialah bidang sosial. Bidang sosial ni kalau tengoklah, saya, kaunselor, guru, pegawai kebajikan, jururawat, pemandu pelancong. Antara kalau kita tengok orang sosial ni suka bekerja dengan manusia dan orang. Dia kontra dengan orang realistik. Orang realistik ni suka benda barang, dia kurang bekerja dengan manusia. Macam sosial pula, dia lebih suka kepada kerja dengan manusia, nak berbanding, nak compare dengan bekerja dengan barang. Tu dia personality memang berbeza. Dia macam tu lah kan. Dan orang jenis sosial, kalau ikutkan ditulis kat sini, suka menolong, baik hati, memahami, sabar dan boleh dipercayai. Sebenarnya banyak lagi tapi saya sentuh sikit-sikit lah kan. Dan nombor 5, kita ada enterprising. Apa pula enterprising ni kan? Enterprising ni, kalau sebut ni, lebih kepada orang yang bisnes. Businessman, pengarah syarikat, pemasaran, ejen jualan, yang jual insurans, ahli politik. Ahli politik pun termasuk dalam bidang enterprising. Kenapa dia masuk sekali? Sebabnya, orang enterprising ni sebenarnya dia suka bekerja dengan manusia dan idea. Macam mana nak buat idea ni, nak kembangkan idea ni. Dan orang yang enterprising ni ialah orang yang suka memimpin, pandai memujuk. Dia pandailah pujuk-pujuk kan dengan janji manis apa semua kan. Yakin diri dan dia suka show off, menonjolkan diri. Kalau kita tengok kat sini, sebab kat sini ialah businessman macam ni, dah develop bisnes daripada kecil sampai ke besar lah kan. Dan memang kebanyakan orang ni, setengah-setengah student kita, daripada ada yang saya kenal student kita, dia ambil automotif dan alhamdulillah sekarang ni dah berjaya buka bengkel kereta, antara yang berjaya juga lah kan. Alhamdulillah. Dan saya kalau rosak ke apa, saya ke kampung, saya akan backing dengan dia dengan student kita, alumni kita. Dan last kali kita ada konvensional. Okay, konvensional pula, adik-adik, dia suka bekerja dengan kertas dan nombor. Kita boleh tengok antara contoh pekerjaan ini, pegawai bank, accountant, juru audit, pegawai perangkaan. Jenis orang yang konvensional ni, dia jenis yang praktikal, berhati-hati. Dia ikut SOP satu. Dan dia macam ni, dia yang menjenis dengan arahan. Kalau bos kata AA, dia sebab dia dah ada SOP, dia kena ikut satu. Okay, saya rasa ni dah habis kot saya punya pengkongsian hari ni. Jadi adik-adik, untuk milih kejayaan, saya ulang balik, untuk milih kejayaan adik-adik kena tengok kepada 4 bahagian. 4 perkara. 1, pencapaian. 2, personality, minat dengan nilai. Adik-adik nak milih ni, adik tengok benda ni. Dan adik-adik boleh rujuk juga dengan mak ayah, lecturer, kaunselor, dengan staff kita mesra di sini untuk dapatkan kejayaan yang sesuai untuk adik-adik. Boleh adik-adik Dan untuk SDS tadi, untuk SDS,
personality test, adik-adik boleh rujuk kepada kaunselor sekolah masing-masing ataupun pergi je dekat internet, type kod Holland, HOLLAND. Saya ulang balik, HOLLAND, kod Holland. Atau satu lagi SDS, Self Directed Search. Kat situ banyak. Cuma ya SDS ni kena tengok balik sebab ada yang berbayar, ada yang free. Yang itu adik tengok balik-balik dan dapat result tu, keputusan tu, adik rujuklah dengan pakar kaunselor sekolah. InsyaAllah kaunselor sekolah boleh membantu adik-adik untuk apa, nak tahu ke mana hala tuju adik-adik selepas ni. Boleh Okay, terima kasih saja. Terima kasih untuk adik-adik semua dan terima kasih juga kepada Cik Farah kita. Puan, sorry. Dah kahwin kan, ada anak kan? Sebab nampak muda. Okay, terima kasih. Cik pun boleh. Boleh. Okay, terima kasih Farah. Terima kasih kepada Cik Norizam Nawi. Okay, so Cik Norizam pun dah share dengan adik-adik semua beberapa tips, okay, dari segi untuk menyelesaikan dilema adik-adik lah untuk memilih jurusan, okay. So saya percaya adik-adik juga mesti dah pernah buat juga kan, mungkin dari segi personality test di sekolah kan. So daripada situ kalau dah dapat result, so dah tahu diri adik ke arah yang mana. So insyaAllah lebih mudah lagi pada adik-adik untuk memilih jurusan yang sesuai dengan diri adik-adik. Okay, alright. So sebelum kita pergi kepada panel yang kedua, okay, so saya nak ingatkan lagi sekali kepada adik-adik kita yang mungkin ada baru sahaja join untuk sesi kita pada petang ini. So anda boleh isi e-form yang pihak kami ada attachkan di dalam ruangan chat, okay, supaya kami akan berikan e-certificate kepada adik-adik dan juga kita akan pilih, akan ada pemenang yang akan memenangi Starbucks gift card berserta kredit RM10. So adik-adik boleh isi e-form yang kami ada sediakan di ruangan chat. Okay, alright, so tanpa membuang masa, okay, so saya akan jemput, okay, pensyarah kanan kita di UniKL Malaysia France Institute iaitu Dr. Bahar Zain, okay, untuk orang kata menyampaikan, okay, tips juga bagaimana adik-adik nak menyelesaikan dilema dalam memilih jurusan adik-adik. Okay, alright, so saya persilakan Dr. Bahar Zain. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya ingin nak dengar suara anak-anak saya yang masing-masing berjauhan daripada saya ni. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur sihat. Zafri. Baik. Alhamdulillah. So masing-masing dah dapat keputusan SPM masing-masing. Ada yang mungkin dapat keputusan SPM tu menjadi gembira, ada yang menjadi Alhamdulillah ya. Okay, so anyway, saya ucapkan tahniah kepada anak-anak saya yang dah habis sekolah, dah dapat keputusan SPM. Kata orang, you deserve for the result, you dapat result yang you layak, selayaknya. Saya ucapkan tahniah. So hari ini sesi saya, terima kasih Puan Farah, Encik Izham dan juga Encik Yusri kerana menjemput saya untuk bersama-sama dengan anda semua. Tujuan saya hari ini untuk berkongsi sedikit pengalaman. Mungkin kalau sudi anak-anak saya yang berada jauh ni untuk mendapat sedikit bimbingan daripada apa yang saya ada sedikit lah. Okey, sebelum saya mulakan dengan saya punya slide presentation ataupun pergi kepada topik yang kita nak bincangkan, saya rasa anak-anak saya sekalian memang tak pernah kenal saya. Saya rasa eloklah saya perkenalkan diri saya. Background saya sampailah saya ke hari ini, lebih kurang dalam 5 minit, bukan untuk jadi famous tetapi untuk berkongsi pengalaman. Kalau mungkin apa yang saya nak ceritakan ini memberi sedikit inspirasi kepada anak-anak saya sekalian. Sebelum saya mulakan,
ada tak wakil anak-anak ibu dan bapa yang berada di sini? Boleh declare agaknya? Kita ada 63 orang peserta hari ini. Alhamdulillah agak ramai. Ada ke wakil anak-anak ibu dan bapa yang berada dalam kita punya seminar kita ni ataupun webinar kita ini? So semua pelajar-pelajar ya. Okey. Ada Dr. Bahar dekat ruangan chat tu ada yang bagi tahu, ada. Ada ya. Amal Irdina Kamarul, yes. Betul. Ruangan chat. Mana saya punya ruangan chat? Dekat bawah belah kanan tu. Ya. Ada ya. Okey, alhamdulillah. Okey. So saya ucapkan selamat datang kepada anak-anak saya dan juga ibu bapa yang sanggup meluangkan masa pada petang ini. InsyaAllah sesi kita pada petang ini akan dapat memberi manfaat kepada anak-anak kita ataupun diri sendirilah. Okey, saya nak sharekan pengalaman hidup saya dulu sebelum saya pergi ke nak kata panggil apa, dilema nak memilih kursus ni. Nama penuh saya buka saya punya slide supaya apa? Senang nak baca saya punya nama. Okey, ini saya punya nama. Nama saya Baharuzan bin Muhid. Saya dilahirkan di Tangkak, Johor. Kampung saya Bukit Gambir, nama spesifik kampung saya Sengkang. Saya dibesarkan di keluarga orang kampung. Saya masih ingat lagi semasa saya bersekolah rendah dulu, saya tidak boleh menulis, tidak boleh membaca sehingga ke darjah 3. Darjah 1 sampai darjah 3, setiap kali peperiksaan saya dapat nombor pertama daripada belakang sebab saya tak boleh membaca, sebab saya tidak boleh menulis. Hanya kerana sebab apa? Sebab saya tidak boleh berbahasa Melayu. Saya tak faham cikgu cakap. Dan alhamdulillah masuk darjah 4 baru boleh membaca dan juga menulis. Dapat bersaing dengan pelajar lain. Dan masa tu sekolah rendah ada peperiksaan penilaian darjah 5. Boleh catch up sedikit. Dapatlah 2A, 2B, 1C. Seperti mana biasa, orang kampung ni bila yang C tu bahasa Inggeris lah. Tak faham langsung bahasa Inggeris, cikgu pun selalu tak ada kat sekolah. Jadi habis sekolah rendah, masuk sekolah menengah. Saya sekolah menengah di sekolah menengah Bukit Gambir, MUA dulu panggil, sekarang masuk Tangkak. Pada tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Lepas peperiksaan SRP, saya masuk sekolah menengah teknik Johor Bahru. Ambil jurusan keusahawanan masa tu dekat sekolah menengah teknik Johor Bahru. Habis SPM tahun 1988. Disebabkan keputusan SPM saya pun tidaklah begitu baik. Kalau ikut jumlah agregat sepatutnya layak nak belajar ke luar negara, sepatutnya. Tetapi disebabkan kekurangan yang saya hadapi, kekurangan saya kata kelemahan diri saya, iaitu tidak pandai berbahasa Inggeris. Saya dapat tidak kredit bahasa Inggeris masa pelajaran SPM, maka musnahlah harapan saya untuk pergi ke luar negara melanjutkan pelajaran. So habis sekolah teknik, saya masuk UPM, ambil diploma sains komputer dengan kelulusan SPM yang saya ada. Masuk dalam UPM pun ambil diploma sains komputer, bukan disebabkan saya tahu apa dia diploma sains komputer. Kita panggil pilih by chance, duduk kat kampung, tak ada maklumat, tak ada internet kan. So pilih sajalah, ikut sedap nama lah, macam best sikit tulis mohon masuk UPM sahaja yang layak, sebab UPM sahaja yang boleh menerima pelajar yang tidak kredit bahasa Inggeris pada zaman itu. So entry requirement layak untuk masuk. So saya masuk diploma sains komputer. Tetapi apa yang menyedihkan saya bila masuk kelas semester pertama, masa diploma dulu, saya menghadapi satu konflik tidak faham juga dalam kelas sebab
pensyarah memberi syarahan dalam dua bahasa, campur bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Buku rujukan pun bahasa Inggeris. Jadi saya menghadapi masalah. Apa yang saya lakukan? Hari-hari saya bawa kamus. Bawa kamus, dapat pick up, alhamdulillah. Semester pertama dapat CGPA yang agak mengembirakan saya. Selepas itu pihak UPM menawarkan saya untuk tidak meneruskan diploma, terus masuk ke program ijazah pada tahun yang kedua. Jadi bila saya nak masuk ijazah pada tahun kedua tu, bila UPM beri saya borang untuk saya isi, disebabkan tidak pernah merancang untuk membuat ijazah, masuk di program diploma, nak habis diploma, nak kerja lepas tu sebab asal orang kampung, keluarga pun tidak berkemampuan, tujuan belajar dapat diploma untuk membantu orang tua. Tetapi disebabkan keputusan peperiksaan tahun pertama itu tadi, dapat pelawaan daripada pihak universiti untuk terus masuk ke program degree ataupun ijazah. Jadi masuk program ijazah, alhamdulillah pada tahun kedua di UPM, tapi tahun pertama ijazah. Pada 3-4 minggu yang pertama saya menghadapi masalah yang sama seperti mana dalam program diploma dulu. Saya tidak faham apa yang pensyarah ceritakan sebab pada masa itu pensyarah saya dekat UPM di Fakulti Kejuruteraan 80% pensyarah import daripada Europe. Maknanya syarahan dibuat dalam bahasa Inggeris. Saya menghadapi masalah yang sama, tak faham. So apa yang saya lakukan, saya menghadapi masalah masa ujian yang pertama, markah saya terlalu teruk, dapat 17%, dapat 20% sebab tak faham apa yang pensyarah cerita dalam kelas. So saya menghadapi satu dilema, sama ada saya nak berhenti belajar ataupun balik kepada program diploma habiskan, ataupun saya nak teruskan saya punya ijazah. Tetapi Allah SWT mungkin memberi saya ilham, alhamdulillah saya balik kampung, tanya dengan arwah bapa saya memberi saya satu perangsang, satu cabaran. Dia kata apa? Kalau kau gagal dekat UPM, apa masalah? Balik kampung boleh buat kerja tanam-tanam, buat jadi petani kat kampung, apa masalah? Dia kata gitu. Jadi apabila saya balik ke universiti, saya fikir itu satu tindakan yang memalukan saya lah kalau saya masuk universiti, fail, balik dan sebagainya. So apa yang saya buat, saya jumpa dengan Datuk Fadilah Kamsah, masa tu Datuk Fadilah Kamsah pensyarah di UPM. Saya hadir kursus bengkel teknik belajar dengan Dr. Fadilah Kamsah dan saya laksanakan apa yang disarankan. So alhamdulillah dengan menggunakan teknik belajar yang betul, improve saya punya bahasa Inggeris, akhirnya saya boleh lulus dalam ijazah kejuruteraan elektronik dan komputer daripada UPM. Itulah sedikit sebanyak. So maknanya kehidupan saya dari segi akademik ni penuh dengan dilema, penuh dengan cabaran, dan insya-Allah anak-anak saya yang berada di dalam alam maya ini boleh menjadi pelajar yang lebih baik, insya-Allah. Okey, so kita terus bincangkan apa yang saya nak bincangkan hari ini. Kita nak bincangkan, kita nak kupas tips memilih jurusan. Tips memilih jurusan. So cuba kita lihat slide ini. Dr. Baha, mungkin boleh share slide sebab slide tak keluar. Slide tak keluar Sekejap ya. Saya cuba lagi sekali. Cuba sekali. Slide tak keluar tadi. Dah keluar ke? Belum lagi. Sekarang keluar tak? Belum, tak ada keluar lagi. Sekejap. Cik share your entire screen. Dah, sekejap Saya minta maaf, saya cuba lagi sekali Kalau ikut dekat saya punya komputer dia dah tulis
stop sharing maknanya dah keluar. Tak keluar lagi? Sekejap ya. Sharekan sekali. Okey, keluar ke? Okay, alright. Okey, tadi dia hang rasanya. Okey lah, tak apa. Kita pergi ke slide. Kini nama penuh saya tadi mungkin tak dapat nama penuh saya. Bawah tu ada nombor telefon. Saya tak apa, saya secara sukarela anak-anak saya yang dalam alam maya boleh ambil nombor telefon saya. Ibu-ibu, ayah-ayah pun boleh ambil, boleh mesej saya minta pendapat. Kalau siapa-siapa anak-anak nak masuk dalam unit KL, saya insyaAllah boleh bantulah. Okey, anak-anak semua dah habis sekolah. Walaupun dalam keadaan pandemik C19, COVID-19, habis juga SPM, alhamdulillah dengan penuh cabaran. Sekolah dah habis, tetapi gembira sekejap. Yahoo dah habis. Lepas tu masalah yang dihadapi adalah pening kepala, tak tahu apa nak belajar. Tak tahu apa nak belajar dan nak belajar kat mana. Apa sebab? Sebab dekat Malaysia ni, bagusnya negara kita, ada beribu peluang tak belajar. So, apa yang berlaku pula, mak cakap ini, ayah cakap itu, kan? Lepas tu, sebagai anak-anak pun yang nak belajar ni, memang penuh dengan dilema lah. Sebab mungkin kita seminat nak jadi jurutera. Ayah kita suruh jadi doktor. Lepas tu mak suruh jadi lain. So jadi dilema lah. Dilema. Tambahan pula tak tahu mana universiti yang sesuai untuk kita. Akhirnya pening kepala. Pening kepala. Okey, so saya paparkan skrin ini lebih kurang dalam 1 minit. Cuba semua-semua kita tengok. Saya rasa biasa dah tengok ini. So kalau saya tunjukkan cursor ni, pakai saya punya cursor. Adik-adik ataupun anak-anak sekalian dah habis SPM. Dengan apa sahaja keputusan. Dengan apa sahaja keputusan. Dapat straight A ke, tak ada A ke, B plus semua ke. Semua layak untuk sambung belajar. Semua layak untuk sambung belajar. Cuma jalan dia berbeza-beza. Jalan dia berbeza-beza. Boleh pilih mana yang sesuai dengan kita punya kelayakan minimum. Ini tingkat yang pertama. Saya selalu ingatkan kepada pelajar saya di MFI, bila dah masuk dalam program ijazah di MFI ataupun di mana-mana universiti, saya mengajar di UM ke, di UTM ke, saya pesan kepada pelajar-pelajar saya sentiasa ingat bahawa keputusan SPM yang anda dapat hanyalah sebagai tiket masuk universiti. Hanyalah sebagai tiket masuk universiti. Dan untuk memilih aliran-aliran yang disediakan oleh pihak kerajaan ataupun pihak swasta. Dapat 10A. Nanti belajar dekat universiti bersama dengan pelajar yang 4A, contohnya. Ada budak SPM, pelajar SPM yang tak dapat A langsung dalam kerjaan SPM, belajar satu kelas dengan pelajar yang dapat 11A+. Ini berlaku. Ini berlaku. Sebab apa? Sebab masa ambil peperiksaan SPM diganggu oleh pelbagai faktor. Oleh pelbagai faktor. Jenis sekolah, kedudukan kat kampung, jenis family dan sebagainya menentukan dan mempengaruhi keputusan SPM kita. So maknanya kalau mana-mana pelajar yang tak dapat A ataupun semua B, ada pula yang C dan sebagainya, ini tidak menggambarkan yang anda seorang pelajar yang tidak bijak. Bukan. Bukan begitu. So, boleh pilih ke mana-mana kat sini. Saya ringkaskan saja. So, untuk pelajar lepasan SPM, kalau nak masuk dalam universiti, saya bulatkan dekat sini. Saya bulatkan.
dan program-program ini berada di UniKL, salah satu universiti swasta yang berada di Malaysia. Alright, UniKL ni istimewa dia universiti swasta tapi di bawah MARA, di bawah MARA. Antara universiti yang paling besar di Malaysia sekarang. So, masalahnya pula sekarang dah habis SPM. Kita tahu bahawa dekat Malaysia, dekat dunia ini ada beratus-ratus jenis jurusan. So, nak pilih yang mana? Persoalannya sekarang, saya tahu anak-anak saya yang ada depan di dalam alam maya, kita sama-sama ini ada kurang 60 orang ni. Dalam keadaan sekarang, saya rasa 90% daripada anda tidak boleh memilih lagi apa jurusan yang nak diikuti. Isi borang hantar online dan sebagainya, tunggu dapat tawaran daripada pihak universiti, sama ada swasta ataupun ke kerajaan. Alright. Ini pesanan saya. Pesanan saya, nak pilih jurusan, perkara yang paling penting adalah anda mesti ada dream job. Yang paling penting sekali. Besok dah habis belajar nak kerja apa? Itu maksudnya. Mesti ada dream job. Nak jadi nurse ke, nak jadi juru terbang ke, nak jadi pilot ke, nak jadi tukang kebun ke, ataupun nak jadi doktor dan sebagainya. Dream job ni dulu kalau kita sekolah rendah, cikgu tanya, apa awak punya cita-cita lah, dream job. Okay. So kita kena pilih kita punya dream job dahulu. Itu yang paling penting sekali. Sebab dia kata terlebih dahulu. Alright. Bila sebut dream job, saya yang dah bekerja ni pun, Puan Farah pun sama, Encik Yusri pun sama, Encik Ilham pun sama. Bila kita sebut dream job, ada banyak perkataan-perkataan yang datang bersama-sama dream job ini. Perkataan-perkataan ini yang menentukan kejayaan kita punya career kita di masa depan. Sebab apa tahu? Sebab dream job yang kita pilih sekarang, lepas SPM ini, umur 17 tahun, 18 tahun, kita nak pegang kita punya job ini yang kita buat keputusan seumur hidup kita. Daripada umur 17 tahun sampai umur ke 65 tahun pencen besok. Itulah pekerjaan yang kita akan hadapi. Kalau yang nak kita jadi doktor, betul ke aku nak jadi doktor ni? Bukan nak jadi doktor setahun dua. Jadi doktor sampai pencen. Yang nak jadi cikgu, lepas belajar, keluar universiti, jadi cikgu, mengajar seumur hidup. Kata seumur hidup. So maknanya, sekarang ini penentuan dream job adalah sangat penting. Tadi Cik Ilham pun dah share dengan kita macam mana nak tentukan kita punya career ataupun dream job. Nanti saya akan ulang lagi sikit. So, anda mesti fikirkan dalam peringkat sekarang ini, masih ada waktu lagi. Kalau nak masuk UniKL LMFI, nak pilih jurusan apa? Yang pertama sekali mesti ada dream job. Nak jadi apa? Apa cita-cita kita? Selepas itu, kita kena ambil tahu, kena buat research sikit lah. Ambil tahu pasal dream job kita tu. Macam mana kerja, dekat mana nak kerja kan. Sama ada nak pergi laut, nak naik ke udara dan sebagainya. Selalu kat lab ke. Itu nak kena tahu. Untuk kerja tu, kena tahu apa dia. Kan? Lepas tu dah faham apa kerja yang kita pilih tu tadi. Kita kena fikir kita nak belajar kat mana. Kita nak belajar dekat mana. Kalau nak belajar kat IPTA, selesailah. Tak ada masalah MQA. Belajar dekat IPTA, dekat UPM, UKM dan sebagainya. Masuk belajar kat IPTA selesai. Ataupun ambil program luar negara yang MARA hantar, GPA hantar, tak ada masalah, tak ada isu. Tetapi kalau nak masuk IPTS, mesti tengok ada MQA ataupun tidak. Banyak daripada pelajar-pelajar yang ada duit sikit, ataupun duit banyak, masuk ke IPTS, bayar yuran banyak tetapi tempat belajar tidak diiktiraf oleh MQA. Itu masalah. Itu
masalah masa depan nanti. Alright, untuk kita pilih kita punya dream job kita, langkah yang paling awal adalah kena kenal diri kita sendiri. Kita kena kenal diri kita sendiri. Kenal dari segi kita punya kelebihan, kenal kita punya kelemahan. So macam mana kita nak kenal diri? Yang paling senang sekali, kita tengok keputusan SPM kita. Keputusan SPM. Dan juga lain-lain lah, kenal diri. Dulu masa aku kat sekolah, kalau aku ikut aktiviti pengakap, aku suka tak suka, kan? Nak mesyuarat dan sebagainya, suka tak suka. Itu kena kenal diri, kan? Kenal diri kita. Tambahan pula bila keputusan SPM dah keluar, dah dapat apa yang subjek A, apa yang dapat A, so dah boleh kenal diri kita. Kat mana yang kita lebih, kat mana yang kita lemah. Tetapi dari segi nature-nya ya anak-anak saya semua, kita sebagai manusia biasanya kita tak kenal diri kita, kita tak boleh tulis kelebihan kita, kita tak boleh tulis kelemahan kita, tak boleh senaraikan. Kita lebih cenderung melihat kelemahan orang lain. Kita boleh senaraikan 100 kelemahan kawan kita. Kita boleh senaraikan 100 kelebihan kawan kita. Tetapi kalau kita duduk atas meja nak tulis apakah kelebihan saya, apakah kelemahan saya, mungkin tak keluar pun 10. Jadi ini perkara yang kita kena sedari. So kena kaji, kita kena cermin diri kita, tengok apa kelebihan kita, apa kelemahan kita. Bila nak buat, kena buat sekarang. Kena buat sekarang. Jangan besok dah pilih jurusan, dah masuk universiti, baru rasa Allah aku tak minat lah begini. Aku tak minat pula sebab aku masuk ni sebab begini dan sebagainya. Jangan jadi macam saya. Ambil diploma sains komputer, masuk UPM tanpa tahu apa dia komputer. Dulu saya tak pernah nampak komputer pun masuk UPM. Jangan ikut macam saya. Okey. Yang ketiga, mesti kena tahu minat. Tadi Cik Izham dah tulis, dah beritahu minat itu penting. Minat ni bukan hanya mata pelajaran SPM saja tau. Oh saya minat matematik, saya minat sains, saya minat biologi. Bukan minat yang itu saja. Itu penting, subjek mata pelajaran itu penting. Tapi minat dari segi peribadi kita sendiri pun kita kena kaji juga apa minat kita. Saya minat membaca ke tidak? Saya minat memancing atau tidak? Oh saya ni minat memancing, maknanya kita suka outgoing. Kita suka kerja di luar rumah sebagai contoh ni. Jadi kita tahu minat kita. Right? Kalau kita tak kenal diri kita, susah nak dapat kenal diri sendiri, kan? Tengok cermin besar mana pun tak kenal diri kita, kan? Kita kena minta bantuan orang lain. So siapakah orang yang paling jujur dalam membantu kita untuk kenal diri kita? Adalah mak ayah kita. Anak-anak saya sekalian, mak ayah kita yang boleh membantu kita mengenal diri kita sendiri. Tingkah laku kita, dia yang jaga kita dari kecil sampai habis SPM, dapat straight A, dah sombong dengan mak ayah pula. Mak ayah suruh buat begini, bagi cadangan tak nak. Nak pilih hidup sendiri. Saya ingatkan, jangan lupa bahawa orang yang paling layak untuk mengenalkan diri kita pada diri kita sendiri adalah mak ayah kita. Orang yang paling dekat dengan kita. Kalau yang duduk dengan mak ayah lah. Tapi ada juga yang mak ayah dah tak ada, duduk dengan orang lain. Orang yang memelihara kita daripada kecil adalah orang yang paling kenal diri kita. Alright. Kalaulah itu maknanya konflik juga, mak ayah beritahu begini, kita tak nak terima, apa kita dah buat? Kita kena ambil jalan tengah, kita kena buat profiling test. Kita kena buat profiling test. So ada beberapa profiling test yang percuma dalam Google, boleh ambil. Tadi pun Cik Izham dah beritahu macam mana nak buat. Nanti kan saya bagi contoh lagi sekali, jangan takut. Kita kena buat profiling test. Kita kenal diri kita. Sama ada kita jenis outgoing ke, kita suka membaca ke, kita ni memang suka pada huruf ke, suka pada number dan sebagainya. Ini boleh diuji menggunakan pelbagai soalan secara online. Alright, ini kita buat profiling test. Okey. Langkah pertama tadi apa? Langkah pertama, saya ulang lagi sekali. Langkah pertama, yang paling penting kenal diri sendiri. Langkah yang kedua,
mesti kena dapat restu ibu dan bapa. Sebab tu saya kata tadi, orang yang boleh membantu kita adalah orang lain tadi, ibu dan bapa. Dan saya minta bantuan, saya minta kerjasama kepada anak-anak saya yang ada dekat alam maya ini. Restu ibu dan bapa, sokongan ibu dan bapa amat penting dalam memilih kerjaya masa depan. Ini penting. Jangan kita nak, bila maknanya kita ada angan-angan, kita kena cerita dengan mak ayah kita kenapa kita minat itu. Fahamkan mereka. Sebab tu saya tulis nombor pertama, fahamkan mereka. Supaya apa? Ibu dan ayah restu kepada kerjaya yang kita pilih. Yang kedua, kalau dia tak faham juga, pujuk dan fahamkan sehingga mendapat blessing daripada ibu dan ayah. Itu langkah yang kedua. Dan langkah yang ketiga, untuk yang beragama Islam, bolehlah buat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buat solat hajat dan sebagainya. Kalau yang bukan beragama Islam, bolehlah berdoa dan juga minta petunjuk dengan cara agama masing-masing. So langkah yang ketiga ni, jangan lupa bahawa kita ada pencipta kita. Pencipta kita yang lebih kenal diri kita. Begitu. So itu langkah yang ketiga. Saya ulang lagi sekali. Langkah yang pertama. Langkah yang pertama, kenal diri sendiri. Langkah yang kedua, minta restu ibu bapa. Dan langkah yang ketiga adalah doa dan minta petunjuk kepada yang maha berkuasa. Minta doa dan juga petunjuk kepada maha berkuasa. So bila langkah yang tiga ni dah dibuat, kita dah pilih dah kita punya dream job, dah tahu dah aku nak jadi ahli bomba, contoh. Aku besok lepas universiti aku nak masuk askar, aku nak jadi kapten dalam askar. Aku nak ambil program engineering, aku nak jadi ini, aku nak jadi ini dan sebagainya. Dah ditetapkan kita punya cita-cita kita, dah ada dream job kita. Maka barulah boleh pilih jurusan. So, dah pilih dream job, bolehlah pilih jurusan. So, apa nak buat? Bila kita pilih jurusan, dengan merujuk kepada dream job yang kita dah pilih tadi, kita kena baca syarat kemasukan tu betul-betul. Sebab lain universiti, lain syarat kemasukan. UniKL syarat kemasukan dia tak sama macam UiTSM. Kan? Program dekat UniKL ada beratus program. Setiap jurusan ataupun program tadi mempunyai syarat kemasukan yang tak sama. Kalau nak buat engineering teknologi, syarat kemasukan dia begini. Nak buat program engineering, syarat kemasukan dia begini. Begitu, dia tak sama. So apa maksud syarat kemasukan? Syarat kemasukan adalah minimum pencapaian SPM kita tu yang membuktikan yang kita ni layak untuk belajar dalam bidang yang kita pilih. Contoh, kita bagi contoh. Minat nak jadi jurutera elektronik. Dah tentu ditulis kat situ mesti kredit dalam matematik dan sains. Kalau matematik dan sains tak kredit, tak boleh jadi jurutera. Begitu. Maka kita kena fahami syarat kemasukan yang betul. Yang kedua, mesti fahami struktur silibus. Maknanya apa struktur silibus ni? Semester 1 belajar apa, semester 2 belajar apa, semester 3 belajar apa. Tiap-tiap universiti semasa kita apply dalam online, dia bagi senarai subjek yang akan dipelajari dalam program kita selama 4 tahun ataupun 3 tahun. Kalau buat diploma 3 tahun. Daripada semester pertama sampai semester ke-6 nak belajar apa subjek, tengok. Subjek tu apa? Benda yang kita nak pelajari, sebab apa yang kita pelajari ini adalah ilmu dan kemahiran yang kita akan gunakan dalam dream job. Dalam dream job. Ada setengah universiti kan yang menawarkan mata pelajaran yang tidak bersesuaian dengan dream job kita. Walaupun nama jurusan dia macam bagus, kan? Nama jurusan ni bagus. Contohnya Bachelor Kejuruteraan Awam. Tetapi dalam kursus yang ditawarkan kepada pelajar, ada banyak kursus-kursus yang tidak berkaitan dengan kejuruteraan awam. Sebagai contoh, terlalu banyak dia punya subjek-subjek yang hanky-panky ni.
So kita pilih mana yang sesuai, universiti mana yang sesuai. Kalau masuk UniKL, tengok betul-betul faham betul struktur silibus. Dan yang ketiga, dapatkan maklumat peluang masa hadapan. Yang maksudnya, ambil program yang ini, ada tak prospek kerja nanti, boleh tak dengan program yang saya ikut ini, dapat tak kerja nanti, dan cari kursus yang mempunyai employment rate yang tinggi. Kita panggil apa? Employability. So mungkin kalau anak-anak saya sekalian, boleh tanya dengan Puan Farah, kalau program diploma ini, berapakah employment rate dia? Dia ada data dia. Dia ada data dia. So Alhamdulillah kalau ikut pengalaman saya bekerja dekat UniKL MFI, semua program kita dekat UniKL MFI mempunyai employment rate 98%. Maksud dia apa? Kalau pelajar graduate 100 orang, 98% daripada graduate kita bekerja. 2 orang saja yang tak dapat kerja. Begitu. Itu maksud dia. So, bila sebut masa depan ini bukan masalah kerja saja, mungkin peluang nak sambung belajar contohnya, kan? Lepas tu nanti kalau dah ambil diploma, masuk degree, berapa kredit transfer kita akan dapat kalau kita sambung dekat universiti lain. Dan perkara-perkara ini mesti dipertimbangkan. So, satu lagi pesanan yang saya nak sampaikan, jangan salah teringin. Jangan salah teringin. Teringin nak jadi doktor, contoh. Teringin nak jadi doktor. Tetapi keputusan SPM, biologi fail. Teringin nak jadi doktor, tapi SPM, biologi fail. Ini nama dia salah teringin. Teringin nak masuk UniKL MFI, nak masuk UTM sebagai contoh. Teringin nak kerja dalam bidang kejuruteraan otomotif. Tetapi matematik tak kredit. Ataupun bahasa Inggeris fail dalam SPM. Ini kita panggil dia salah teringin. Kenapa berlakunya salah teringin? Kenapa pelajar-pelajar kadang-kadang dia salah teringin? Sebab pengaruh kawan-kawan. Mak ayah sendiri tak kenal sifat anak-anak. Suruh anak-anak buat program yang begini dan sebagainya yang tidak sesuai dengan anak-anak punya keinginan yang sebenarnya. Jadi anak-anak memilih keteringinan yang salah. Anak-anak memilih dream job yang salah. Yang tak sesuai dengan apa? Keupayaan kita sendiri ataupun pelajar-pelajar sekian. Okey, saya ulang lagi sikit belakang tadi. Yes, yang ini penting sekali. Kenal diri anda sendiri, mesti tahu kelebihan dan kelemahan. Kelebihan diri sendiri dan kelemahan diri sendiri bukan setakat menggunakan keputusan SPM saja, tetapi dengan lain-lain perkara. Dari segi kemahiran hidup, kan? Dari segi kebolehan bercakap, kebolehan bercampur dengan orang lain, kan? Adakah kita ni pemalu ataupun tidak boleh bercakap, selalu bersendirian dan sebagainya. So kita kenal diri kita. Lepas tu pilih kita punya dream job. Dah pilih dream job, barulah pilih jurusan apa nak pergi. Dah pilih jurusan, baru pilih universiti. Dah pilih universiti, baru pilih program nak baik. Begitu. Bukannya kita fikir angan-angan, oh aku esok lepas SPM, aku nak masuk UTM sebagai contoh. Jurusan apa? Entah tak tahu. Ini maknanya kita panggil apa? Tersalah langkah. Tetapi kalau fikir, oh aku lepas SPM esok, SPM aku nak target 11 A+. Sebab apa? Sebab aku nak dapat scholarship, aku nak pergi belajar dekat UK. Itu boleh sebab dekat UK ada banyak jenis universiti dan universiti dia offer pelbagai jenis jurusan yang ada tu sesuai dengan kita punya dream job. Sesuai dengan dream job. So maknanya apa? Kadang-kadang kita pilih universiti dulu, kadang-kadang kita pilih jurusan dulu, tetapi mesti merujuk kepada dream job yang kita pilih. So jangan salah teringin. So last, bukan lagi 5 minit, saya minta masa dengan Puan Farah, boleh Farah nak cerita pasal pemberian teknologi? Boleh, teruskan Dr. Wahab. Alright, so dekat UniKL ataupun dekat mana-mana universiti, contohnya kalau dekat UTHM, UTHM Batu Pahat,
Ada juga program kejuruteraan, ada juga program kejuruteraan teknologi. Di UniKL pun sama, ada program kejuruteraan, ada program kejuruteraan teknologi. So saya nak pelajar-pelajar sekalian, mak ayah pun sama, faham apa beza di antara kejuruteraan dan kejuruteraan teknologi. Beza ni. Supaya nanti jangan menyesal bila masuk, alah aku ambil kejuruteraan teknologi, alah aku ambil kejuruteraan yang tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan dream job kita. Ini tak sesuai dengan dream job kita. So kita faham apa dia kejuruteraan dan kejuruteraan teknologi. So kita tengok dari segi spektrum, dari segi spektrum pekerjaan dulu. Kita lihat yang sebelah kiri kita, yang warna hitam mengalir ke grey ni adalah bidang kejuruteraan ataupun jurusan kejuruteraan. Yang sebelah kanan ni adalah bidang engineering teknologi. So apakah jenis kerja ataupun task yang dilaksanakan oleh mereka yang bergraduat dalam bidang engineering teknologi, bermula daripada pekerjaan yang lebih praktikal kepada yang jenis tidak begitu praktikal. Ada video daripada kanan ke kiri. Kalau bidang engineering kejuruteraan lebih kepada teori, maknanya lebih kepada membaca, menulis dan sebagainya, kan? Buat kajian, buat analisa kompleks, reka cipta kompleks, pembangunan dan ujian penilaian. Tetapi pelajar yang graduate daripada UniKL yang mengambil jurusan engineering teknologi, mereka akan bekerja dalam bidang yang warna kuning ni, daripada ujian dan penilaian, pembinaan dan pembuatan, analisis teknikal dan edaran ataupun jualan. So kalau ikut pengalaman saya, selepas saya graduate daripada UPM, lulusan saya kejuruteraan, saya dapat bachelor kejuruteraan elektronik dan komputer. Dia tidak ada perkataan teknologi masa tu. Tak ada perkataan teknologi sebab masa saya ambil program kejuruteraan di universiti, kita panggil dia classical engineering program. Classical engineering program. So classical engineering program ni merujuk kepada 4 bidang kejuruteraan. Yang pertama electrical elektronik, yang kedua kejuruteraan awam, yang ketiga kejuruteraan kimia, yang keempat kejuruteraan mechanical. Lepas 4 tu ada lagi pula cabang kejuruteraan yang baru, iaitu kejuruteraan elektromekanikal, kejuruteraan apa kita panggil kejuruteraan pertanian dan sebagainya. So ada banyak jenis kejuruteraan selepas itu, berpunca daripada 4 kejuruteraan yang asas. Berpunca pada 4 kejuruteraan yang asas. Lepas tu kita panggil dia modern engineering era. Modern engineering era dalam zaman pengeluaran, zaman penghilangan, zaman industri, maka keluarlah perkataan yang baru, iaitu engineering teknologi. Dan engineering teknologi ini lebih kepada application. Dan kalau kita lihat industri kilang-kilang dekat Malaysia, yang kerja bidang otomotif, kerja bidang electrical, elektronik dan sebagainya, sebenarnya adalah dalam bidang engineering teknologi. Sebagai contohnya, saya pernah bekerja dekat Sony Video, Bangi, dalam department design engineering. Sebenarnya jurutera di Sony Malaysia tidak buat design produk. Dia tak buat reka cipta kompleks, dia tak buat. Dia cuma membuat ujian penilaian dan juga proses pembuatan video ataupun electronic component saja. So maknanya dia punya requirement dia adalah engineering teknologi, bukannya engineering. So kalau kita tengok dari segi prospek job dekat Malaysia, bidang kejuruteraan ataupun bidang engineering teknologi ini, peluang pekerjaan yang paling luas, yang lebih luas, yang ramai diperlukan adalah engineering teknologi. Saya boleh kata mungkin keperluan engineering hanya lebih kurang dalam 20 hingga 25%, dan bakinya sebenarnya adalah engineering teknologi. Untuk masuk dalam kilang, masuk dalam industri maintenance, otomotif dan sebagainya tadi, adalah yang diperlukan adalah pelajar yang bergraduate dalam bidang engineering teknologi, bukan dalam bidang engineering.
Ni saya tekankan, saya tak malu cakap begitu. Kalau ada yang tak setuju pun tak apa, kita boleh argue. Kan? So begitulah dia. Sebab itu lately 10 tahun kebelakangan ini kerajaan kita Malaysia, Kementerian Pendidikan, Pendidikan Tinggi recognize engineering teknologi ini, dibuka universiti yang offer jurusan engineering teknologi. Yang kita panggil MTON, UTHM, Universiti Malaysia Pahang dan universiti-universiti yang baru-baru ni kan offer engineering teknologi. Engineering teknologi. So, saya tak kata engineering teknologi dengan engineering ni mana satu yang lebih baik, mana satu yang lebih power, yang kelima tak. Sebenarnya benda tu sama sahaja di bawah recognition of Board of Engineers, iaitu BEM. Ada communities dia masing-masing. Alright, so kita tengok perbezaan dari segi tulisan kat sini. Pelajar kejuruteraan adalah golongan yang berdasarkan akademik dan menghafal teori dalam fikiran mereka. Dia lebih kepada menggunakan, kita panggil dia apa, menggunakan otak kita lah. Menggunakan otak kita. Tetapi pelajar teknologi kejuruteraan golongan bekerja dengan tangan. Hand-on kita panggil. Ini translation dari perkataan hand-on. Contohnya lah, mengubah suai kereta ibu bapa mereka pada hujung minggu. Pelajar yang macam tu nak tunggu keputusan SPM, modify motosikal, modify kereta dan sebagainya. So ini pelajar yang sesuai untuk mengambil bidang kejuruteraan teknologi. Alright. So pelajar yang mengambil jurusan kejuruteraan, dia fokus dalam teori dan konsep reka cipta. Kalau dia mencipta pun dalam bentuk lukisan, dalam bentuk modeling, kan, pengiraan, mathematical model dan sebagainya. So, pelajar yang jenis ini memerlukan kepakaran matematik tahap tinggi. Maknanya kalau matematik tambahan dapat A plus ataupun dapat A ataupun paling kurang A tolak, kan, boleh ambil program kejuruteraan. Dan teori sains yang melibatkan kalkulus. Kalkulus ni matematik tahap tinggi lah, kan. Kita tengok apa yang berlaku yang dia akan dipelajari oleh bidang teknologi kejuruteraan. Yang pertama, fokus dalam aplikasi dan implementasi. Application dan implementation. Yang kedua, dari segi matematik memerlukan algebra, trigonometri, kalkulus gunaan, applied calculus, dan banyak menggunakan praktikal. So, kalau kita bandingkan dua perkara ini, so masing-masing ada kekuatan masing-masing. Alright? So, dengan penerangan itu tadi, saya buka dalam sesi soal jawab. Mungkin tadi saya cepat sangat, mungkin tak ada boleh dengar. Mungkin saya serahkan kepada Puan Farah, mungkin nak buat sesi soal jawab ataupun nak bagi contoh tujuan SPM, mungkin saya boleh recommend mana kursus yang ambil dan sebagainya. Boleh teruskan Puan Farah. Okay, so pada adik-adik yang ada dalam sesi ini, jika ada sebarang soalan boleh tanya kepada Dr. Bahar. So boleh on mikrofon dan terus tanyalah kepada Dr. Bahar. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Okay, kita open kepada question and answer lah. Okay, mungkin adik-adik ada soalan? Kita ada 61 orang pelajar ni. Saya nak dengar mungkin paling kurang 7-8 soalan nak ikut pemerah, boleh Pemerah? Ya betul, boleh. Okay, silakan sekiranya adik-adik ada apa-apa persoalan nak ditanya. Okay, rasa biasalah Dr. Bahar, mereka ni segan ni. Boleh juga kalau adik-adik ada. Kalau adik-adik ada persoalan juga, boleh juga ditanya di ruangan chat. So that nanti saya akan bacalah di ruangan chat. Okay, so Dr. Bahar, mungkin kan macam ada lagi satu dilema pada pelajar kita lah, sebab memandangkan macam lepasan SPM ni dari segi peluang mereka nak sambung tu kan banyak kan, meluas. Contoh macam tadi lah, ada matrikulasi, diploma dan sebagainya lah.
Okay, so macam mereka juga dalam dilema sama ada nak ambil foundation ataupun diploma. Sebab kalau ikutkan syarat, kedua-dua result mereka tu okey untuk masuk diploma ataupun foundation. Mungkin Dr. Bahar boleh share jugalah kan dengan adik-adik kita. Mungkin ada juga di dalam online ni mengalami perkara yang sama. Okey, begini pengalaman saya menjadi mentor kepada pelajar kita lah di UniKL MFI. Dalam grup saya tu ada pelbagai lapisan SPM student. Ada yang dapat 9A, ada yang 10A, ada yang 2A, 1A dan sebagainya. Apa yang saya lihat, bila pelajar SPM ni, kalau dia dapat straight A sebagai contoh, 10A, macam Puan Farah kata tadi, dia layak masuk ke mana-mana institut pengajian tinggi. Jadi pelajar yang jenis ini sebenarnya lebih susah untuk menentukan masa depan mereka. Kan? Dia layak jadi doktor, dia layak jadi engineer dengan keputusan SPM dia tu. Maknanya dia yakin bahawa semua benda dia boleh buat. Aku mampu buat segala-galanya. Kan? Betul, sampai dia dilema nak buat apa kan? Ya, sampai dia dilema nak buat apa. Apa sebab dia dilema? Dia dilema disebabkan dia tidak mampu untuk tentukan dia punya dream job tadi. Sebab tu saya punya keyword tadi tu adalah dream job. Dream job, betul. Sebab pelajar ni, saya tengok pelajar lah, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, cikgu sentiasa memberitahu mereka fokus belajar dulu. Fokus belajar dulu kan. Jangan fikir nak kerja apa dah. Tapi apabila lepas SPM, nak masuk industri, dia kena pilih apakah dream job mereka. Dan masa pendek daripada habis SPM sampai keluar jurusan 3-4 bulan tu, dia tak boleh sempat nak fikir, dah kena pilih jurusan masuk universiti. Kan? Betul. Jadi sebab tu kita punya dilema. So untuk pelajar yang tak boleh pilih, dia tidak ada dream job lagi, maka ada pilihan masuk matrikulasi. Tak ada dream job lagi, masuk matrikulasi, campurkan kawan-kawan dulu, matangkan diri sendiri kan. Dalam matrikulasi tu ada satu lagi tapisan yang berlaku. Maksudnya apa? Real environment. Belajar sains, belajar matematik, belajar dan sebagainya dekat tempat belajar matrikulasi tersebut. Kalau keputusan matrikulasi itu dapat CGPA katalah 2.5 kan, subjek apa yang diminat yang benar-benarnya, barulah dia boleh positionkan diri mereka untuk memilih kerjaya yang sesuai. Sebab tu the beauty of kita punya sistem education dekat Malaysia ini, kerajaan disediakan pelbagai aliran supaya membantu pelajar untuk memilih kan. Yang kita begini masuk begini. Berbalik kepada soalan Puan Farah tadi, sama ada nak buat foundation ke nak buat diploma kan. Diploma pun dah pilih program spesifik. Contohnya ambil diploma otomotif, diploma welding dekat MFI kan. Dia dah pilih dah, maknanya dia ada dream job. Tetapi kalau program foundation dekat UniKL saya cerita, foundation in science and technology. Betul? Foundation science and technology dekat College Kuala Nerang, betul kan? Dekat College Mara Kuala Nerang. Masih open ended, belum ada career nak dipilih lagi kan. Pelajar tak mampu lagi nak pilih nak masuk niat ke kan, nak masuk MFI ke, nak ambil jurusan kapal ke, nak ambil jurusan otomotif dan sebagainya, ataupun automation, robotik dan sebagainya. Nak masuk jadi jurusan kimia belum pilih lagi. Nanti bila dah masuk dalam foundation tadi, sama juga macam matrikulasi kan. Sama lebih kurang macam matrikulasi. Tapi matrikulasi, bila masuk matrikulasi, habis matrik, dia boleh pilih masuk mana-mana universiti yang dia nak pilih kan. Tetapi kalau masuk foundation dekat UniKL, walaupun keputusan foundation dekat UniKL tu recognize juga by universiti lain, tapi dia dah talent kepada program yang berada di UniKL kan. Betul. Betul. So bagusnya masuk foundation dekat UniKL ni disponsor oleh Mara. Itu saja channel dia. Sebab nak beritahu kat pelajar yang ada berbaki 60 orang ni, nak beritahu kat pelajar, Mara tak sponsor
kepada pelajar yang membuat foundation ataupun matrikulasi. MARA hanya sponsor pelajar yang buat diploma dan degree sahaja. Ingat. Ataupun IB ataupun A-level di kolej MARA sahaja. Maknanya kalau pelajar-pelajar SPM ni angan-angan nak masuk foundation dekat Universiti Petronas sebagai contoh kan. Kalau ada lah, MARA tak sponsor. Kena ambil PTPTN. So maknanya kalau nak dapat MARA punya pembiayaan kewangan untuk program foundation yang belum ada dream job lagi, jadi saya kata tadi kan, dia punya dilema dia belum ada dream job, nak masuk foundation, nak dapat bantuan daripada MARA kena masuk UniKL punya foundation. Yang itu. Yes, betul. So MARA tak sponsor pelajar yang bukan buat program di IGMA ataupun Institut MARA dan juga foundation selain daripada program degree dan diploma. Okey, betul. Alright, so itulah orang kata kelebihan sekiranya adik-adik masuk ke UniKL, sebab UniKL kita adalah di bawah, orang kata apa, di bawah Majlis Amanah Rakyat MARA. Okay? Yes, betul. Alright, Dr. Bahar, sebenarnya kita ada banyak soalan dekat bahagian chat ni. Okay, so ada soalan daripada Muhammad Zafri. Betul lah, sebenarnya adik-adik kita ni segan nak tanya terus kan, okay? Yalah. Okay, so Muhammad Zafri dia tanya, betul ke ramai graduan engineer yang menganggur, doktor? Graduan apa? Engineer? Graduan engineer yang menganggur. Sebab sekarang ni kan macam banyak jugalah yang kita tengok di media sosial kan. So korang jangan ambil engineering, nanti korang tak dapat kerja, gaji rendah. So itu memang yang orang kata apa, lalulah di social media ni kan. So jadi betul ke anggapan tu? Betul ke ramai engineer ni menganggur? Muhammad Zafri tanya. Alright. Sebenarnya kalau saya nak jawab tersepit di apa kita panggil, kalau saya nak jawab ya, nanti orang condemn saya kan. Saya nak cakap tak, benda tu berlaku. Betul. Kita pasal kita panggil terus terang dalam keadaan setahun 2 tahun yang berlaku dekat negara kita kat Malaysia ni dengan pandemik COVID-19 kan, dengan ekonomi kita jatuh. So sebenarnya bukan bidang kejuruteraan saja yang menganggur, kebanyakan bidang yang ada yang pelajar graduate daripada universiti, sama ada graduate daripada overseas ataupun graduate daripada universiti tempatan, sebenarnya banyak krisis pengangguran sedang berlaku dekat negara kita. Yes, tapi insyaAllah apabila vaksin kita dah siap esok kan, selepas sesi pemulihan bulan 10, 11, 12 tahun ini, insyaAllah ekonomi kita akan pick up balik. Maka ini adalah satu peluang untuk kita semua. Jangan dijadikan satu gejala, satu masalah menjadi masalah yang berpanjangan. Jangan jadi begitu. Maksudnya segala masalah yang berlaku sekarang sebenarnya adalah peluang untuk kita yang akan dapat masa depan. Kan? Kenapa saya kata peluang? Bila negara kita, ekonomi kita down, kan, company akan buat apa? Retrench. Betul? Dia akan buang pekerja-pekerja dia yang dah lama macam umur-umur macam saya ni. Kan? So nanti bila ekonomi pulih, company akan tumbuh semula kan. Mereka akan mencari pekerja-pekerja baru. Dia tidak akan panggil orang yang dah buang macam saya kan. Dia akan ambil pekerja-pekerja baru yang baru bergraduate ataupun mungkin baru setahun 2 tahun bekerja kan. So maknanya saya menjangkakan anak-anak saya dalam alam maya ini jangan risau. Jangan jadikan alasan, alah graduate yang ada sekarang pun tak kerja kan. Nak apa masuk universiti. Tu jangan jadikan itu sebagai alasan. Sebenarnya itu adalah satu peluang untuk anda semua. Itulah satu peluang untuk anda semua. Sebab apa? Kalau anak-anak sekalian masuk universiti sekarang, nak graduate bukan besok lusa tau. Nak graduate mengambil masa lagi 3 tahun kalau buat diploma. Kalau buat degree, lagi 5 tahun. Setahun foundation, setahun matrikulasi, degree 4 tahun, 5 tahun. Maknanya anda nak bergraduate lagi 4 tahun ataupun 3 tahun ataupun 5 tahun. Tidak mungkin saya rasa, tidak mungkin, dan saya yakin dalam masa tak sampai 2 tahun, 3 tahun daripada sekarang, ekonomi kita akan meningkat
menjadi lebih baik daripada apa yang berlaku sekarang. Bukan negara kita saja, tapi satu dunia. InsyaAllah sama-sama kita berdoa. So, bab kata Rasulullah pesan dekat kita, walaupun besok nak kiamat, kalau ada benih dekat tangan kita, kita tanamkan benih kita di bumi dengan mengharap Allah Ta'ala akan menumbuhkan benih yang kita ada tu untuk membuahkan hasil. Walaupun dah hampir-hampir nak kiamat. Begitu, itu seolah-olahnya begitu. Jangan rasa insyaAllah ada peluang. Okay. Alright, so harap menjawab soalan adik Muhammad Zafri. Okay, Dr. Bahar, kita ada soalan yang kedua iaitu daripada Nur Mirai. Okay, sir, antara minat tapi tak skor dengan tak minat tapi skor, yang mana satu kita patut tumpukan? Okay, skor tu merujuk kepada apa? SPM ke belajar dekat universiti? Rasanya mungkin Mirai boleh jawab. Dekat universiti ke SPM tu? Yang sebut skor tu merujuk kepada SPM ke kat universiti? SPM. SPM Okey, macam saya kata tadi dalam saya punya sesi penerangan, keputusan SPM para pelajar dipengaruhi oleh banyak perkara. Saya tak kata kalau pelajar yang dapat 2A yang lain B, dia tidak pandai berbandingan pelajar 10A. Tidak semestinya. Tidak semestinya. Sebab itu, saya pesan tadi dalam slide saya, nak pilih program, nak pilih kursus, mesti rujuk kepada minimum requirement ataupun minimum entry. Kalau universiti kata, anda layak memohon, anda memohon. Dan maknanya bila dah ada minimum entry, macam saya dulu semasa menjadi panel curriculum, kita nak bangunkan sesuatu jurusan dekat universiti, kita menilai kan, maknanya kita kenal kita punya intake. Kita letak the minimum requirement, maknanya bila minimum requirement tu, pelajar lepas. Maknanya kalau dia kata syarat masuk dia kredit, B plus kredit, betul? Saya rasa C pun kredit. Kan? So maknanya kalau melepasi minimum requirement, mohon masuk saja. Jangan risau. Sebab teknik mensyarah mengajar dekat UniKL, terutamanya dekat MFI, kita dah faham dah student yang masuk tu. Dia melepasi minimum requirement, maknanya pelajar tersebut layak untuk belajar. Sebagai bukti. Tadi saya kata saya masuk universiti, bahasa Inggeris tak pandai. SPM saya, bahasa Inggeris tak kredit. Layak masuk UPM. Saya bersaing dengan pelajar lepasan matrikulasi, pelajar dan sebagainya. Walaupun saya punya SPM tidak begitu cemerlang, saya boleh dapat CGPA lebih tinggi daripada pelajar yang lain yang SPM dia lebih baik. Dan sekarang sedang berlaku pada student saya. Student yang SPM dia 10A, 7A masuk belajar satu kelas yang sama dengan pelajar SPM yang dapat 5A ataupun 3A, mereka boleh bergerak seiring dan mencapai CGPA yang lebih kurang sama. So maknanya itu bukan penentu. Itu bukan penentu. Yang penting berusaha, minat tadi yang sebut, minat, berusaha dan memilih kerjaya yang betul. Itu jawapan saya. Okay, alright. Okay, so soalan seterusnya. Assalamualaikum doktor. Okay, so rasanya Luqman Hakim dia tanya dari segi boleh beri penjelasan atas pembiayaan pelajaran. Okey, rasanya tadi pun doktor dah explain kan mengenai pembiayaan yang disediakan di UniKL, iaitu kita ada menyediakan pinjaman pelajaran MARA. Okey. So, Luqman Hakim, mungkin kalau nak tahu lebih detail lah mengenai dari segi syarat nak memohon dan sebagainya, okey, nanti boleh kontak dengan saya sendiri. So, saya akan explain lebih detail lagi lah. Okey, so nanti kami akan share nombor supaya adik Luqman Hakim boleh terus WhatsApp lah. Okay, sebab kita ada lagi dalam 10 minit, so kita nak kejar masa sikit Okay, so mungkinlah soalan daripada Alia Afrina. So Assalamualaikum doktor, betul ke majikan lebih prefer graduan engineering dari overseas? Gaji graduan engineering yang belajar dalam negara lebih rendah daripada graduan overseas, betul ke? Okey, saya tidak boleh menafikan dan juga saya tak boleh mengatakan tidak. Sebab apa? Okey, trend
trend industri yang berlaku dekat Malaysia ini bergantung kepada pengalaman saya melawat pelajar saya yang buat praktikal di mana-mana industri. Dia begini tau. Dia ada faktor bias kat situ, sudah pasti kan. Kalau katakanlah manager dekat kilang tersebut graduate daripada macam mana ni? Graduate daripada Universiti A sebagai contoh, mereka lebih prefer nak ambil pelajar yang graduate daripada universiti yang sama. Kan? Sebab apa? Dia nak naikkan nama universiti dia tempat dia graduate. Kalau manager dia dah graduate daripada UK, dia bangga dengan kelulusan daripada UK, kan? Nanti bila interview dia tengok, oh pelajar ni daripada UK, daripada universiti yang sama. Mesti bagus ni macam dia juga, dia kata kan? So, dia ambil. Begitu. So, kita jangan takut. Graduan daripada UniKL dah beribu dah. Graduan daripada UniKL dah beribu, berada di pelbagai industri. Industri di udara, industri di laut, industri di darat, dah banyak. Dia punya senior dah kerja jadi manager pun ramai. Kan? Nanti bila dia belajar, bila nak pergi intra ataupun industri training, pihak intra unit akan channelkan you all dekat mana-mana kita punya industrial punya partner. Faham tak? Kan? Dan kebanyakan pelajar kita mendapat pekerjaan semasa menjalani latihan praktikal semester terakhir. Kan? Saya tak boleh kata bahawa graduate local universiti dapat gaji lebih rendah. Tidak semestinya saya kata. Sebab apa? Graduan daripada UniKL, pelajar saya sendiri, ada yang fresh graduate dapat gaji 3,500, 3,800. Betul. Berbanding pelajar yang graduate daripada overseas, kerja dapat gaji 2,500 pun ada. So, kita tak boleh nak generalizekan begitu. So, ada banyak faktor sebenarnya. Contohnya, saya kerja dekat Nestle. Gaji minimum dia standard ikut imunisasi dia 3,000. Tak boleh nak compare dengan graduan kita yang kerja dekat kilang buat tahu dekat Taiping sebagai contoh kan. Kilang dia kecil, memang ada gaji dia kecil. So, ini banyak faktor yang menentukan gaji dia. Kan? Okay? Betul-betul. Sebenarnya actually masa last session kita ada buat coaching kan, hari 7 selepas SPM, dan kita pernah invite alumni kita sendiri. Okay, actually dia dah bekerja, dia juga bekerja di luar negara dalam bidang underwater welding. So nak kata gaji tu memang 5 angka lah. Okay, so sebenarnya betul macam Dr. Bahar cakap, kita tak boleh nak secara generalize lah. Okay, maksudnya yang graduate overseas gaji tinggi, yang graduate daripada local gaji rendah, tak ada. Okay, so pucuk pangkal dia depends kepada adik-adik punya skills, adik-adik punya knowledge juga. Okay? Yes, betul. Dan saya juga, ya. Yes, betul. Skills dan juga knowledge sangat penting. Alright? Okay, so jadi kita dah pukul 4.28. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Bahar. Okay, Dr. Bahar Rozak atas perkongsian mengenai cara-cara nak atasi dilema memilih jurusan adik. So saya harap untuk sesi webinar kita pada hari ini dapat memberi manfaat dah kepada adik-adik semua. Okay? Alright, so sebelum kita akhiri sesi kita pada petang ini, so tadi saya juga ada sebutkan sekiranya adik-adik isi e-form yang kita attachkan di ruangan chat, so adik-adik akan dapat Starbucks gift card berserta kredit RM10. Okay, so saya akan announce 3 nama yang orang kata bertuah pada petang ini, pada sesi kita pada hari ini untuk mendapat Starbucks gift card kita lah berserta kredit RM10. Okay? Alright, so nanti selepas habis sesi ni, nanti Cik Yusri boleh share contact number kita di ruangan chat Okay, so saya nak minta adik-adik yang berjaya 3 orang yang bertuah ni untuk contact dengan saya lah. Okay, supaya kami akan buat proses untuk memberi Starbucks gift card tu. Okay, so saya akan announce. Alright, so nama yang pertama. Okay, so nanti bila saya announce, so harap adik tu masih ada dalam ni lagi Nur Ani Sofia binti Tuan Azrai. Okay, so Nur Ani Sofia
So nanti selepas habis sesi ni boleh contact dengan saya. Okay. So nama yang kedua yang bertuah adalah Muhammad Haikal Hazim. Okay. Dan nama yang ketiga adalah Danish Arfai bin Muhammad Jasmi. Okay. Alright, so 3 nama yang saya sebut ni, so boleh contact dengan saya selepas selepas tamat sesi kita pada petang ini. Okay. Alright, so jika ada sebarang pertanyaan mengenai UniKL ataupun apa-apa yang perlukan bantuan daripada pihak kami, so kami akan bantu. Adik-adik boleh contact kami lah. So kami ada sertakan nombor telefon di bahagian ruangan chat. Okay, so jam menunjukkan pukul 4.30 petang tepat. Okay, so jadi berakhirlah sesi kita pada petang ini. So saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panel kita, okay, iaitu Cik Norizam Nawi dan juga Dr. Bahar Ruzan kerana sudi meluangkan masa dan memberi bantuan, okay, dari segi membantu dilema adik-adik kita untuk memilih jurusan. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa mungkin di UniKL MFI. Okay? Mungkin anda semua akan menjadi anak murid Dr. Bahar Ruzan lah satu hari nanti. Okay? Alright, so sekian itu sahaja. So saya harap adik-adik semua stay safe. Okay, duduk di rumah, jaga diri. So insyaAllah sama-sama kita doakan supaya keadaan COVID kita semakin okey dan kita semua dapat hidup seperti sebelum ini. Okay? Alright, so terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, stay safe, take care. Okay, sekian. Okay, bye-bye. Thank you. Lagi insyaAllah good luck saya ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, 0. UniKL, UniKL, go! UniKL, go! Bagi semua, ayo, ayo dan marah.